Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua yang menonton rancangan ini, yang baru masuk, baru sangat-sangat, baru 1 minit 10 saat bersama dengan saya secara langsung seperti biasa jam 9 malam dari Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan pada malam ini kita bersama-sama dengan seorang tokoh motivasi yang sangat terkenal di negara kita, yang selalu kita lihat di kaca TV, yang selalu kita lihat di media sosial, di laman-laman web, YouTube, di FB dan sebagainya. Sangat aktif mengadakan ceramah di seluruh tanah air. Tak lain tak bukan ialah Ustaz ataupun Saudara Syamsul Debat. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik adanya, alhamdulillah. Kenapa panggil Syamsul Debat Ustaz? Memang debat juga apa? Puncanya saya dijemput berceramah di Surau Puncak Setiawangsa di Kuala Lumpur dulu. Ya. Waktu tu saya masih lagi bertugas sebenarnya. Saya banyak bertugas. Waktu saya bertugas sebagai pengarah undang-undang dulu, legal advisor, tapi saya tak nak bawa jawatan saya ketika ceramah. Jadi saya letakkan jawatan NGO. Saya menyatakan jawatan NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi kebetulan ketika satu program kat Surau Puncak Setiawangsa tu, pengurusi tu dah lupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Jadi dia letak kat whiteboard tu, penceramah malam ni Samsul Debat. Tu mula dia. Daripada situ lekat nama. Ya, dan salah seorang jemaahnya Datuk Haji Izlan Basar. Kebetulan masa tu dia pengurusi chairman untuk TV Hijrah. Dia pun lekatlah nama tu, Samsul Debat sampai sekarang. Tak nak bagi hadiah ke pada pengurusi surau tu? Dah bagi dah. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Debat ataupun Ustaz Syamsul Amri yang bersama dengan kita pada malam ni sudi datang. Pada minggu lepas dia datang sekolah saya. Rasa besar benar tuan-tuan, ya Ustaz yang tersohor datang ke sekolah saya. Alhamdulillah. Ada yang kata Ustaz seram pula tengok tingkap belakang Ustaz tu. Takut orang gendak ke apa. Ni tingkap surau, jangan risau. Sekarang ni Ustaz berada di surau di Mambau, di Negeri Sembilan tuan-tuan. Sebelum kita nak menyimbang panjang dengan Ustaz Samsul ni, saya duduk sesaja tadi Ustaz sementara duk tunggu dia nampak kurus, dia kata. USD nampak kurus tak Ustaz Kazim, nampak kurus, ya ke kurus. Saya sambil dengar tunggu tadi, saya teringat Ustaz lagu, ada satu lagu P. Ramlee dengan Normadiah, lagu tentang suami isteri ni. Saya teringat, mengapakah riang-riang meresap ke seluruh anggota bila ku di sampingmu, begitukah nikmatnya bercinta, sememangnya kasih cinta berian Tuhan pada hambanya, hendaknya bersamalah kita jaga rahmatnya. Contoh tu cerita perjodohan tu Ustaz, cerita lama sangat, tahun awal 50-an Ustaz. Jadi kita nak bercerita tentang
rasa bahagia, rasa seronok. Saya nak tanya pada yang bahagia Ustaz dulu lah. Ada orang cakap bila kahwin ni Ustaz, isteri ni dah jadi macam hamba pula kepada si suami. Betul ke kenyataan itu Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan Ustaz? Kita masih banyak ada bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Saya sebenarnya daripada awal kata, saya tak sepatutnya saya tanya soalan, Datuk Ustaz Kazim kena jawab ni. Kan? Tapi alhamdulillah saya ingat saya pair dengan Ustaz Kazim ni 3 kali Ya. 3 kali ni depan. Alhamdulillah saya pun seronok sangatlah peluang malam ni bincang. Tapi pada saya lah kalau kita tengok, yalah dalam sembang-sembang ni kita tengok banyak kuliah kita tengok daripada dulu. Ceramah keluarga bahagia, rumahku syurgaku tu paling banyak lah dulu. Dia ada zaman tu, rumahku syurgaku. Sudah tu dia dah lepas tu tiba-tiba dah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dia katakan. Tapi rumahku syurgaku ni terserah pada kita nak mencorakkan dia menjadi syurga. Jadi kebanyakannya ingat dah memang tu kerja perempuan. Ada orang cakap macam tu. Tetapi ialah itulah bezanya bila rumah tangga ni kalau anda kata tidak disulami dengan ilmu, tidak disulami dengan agama, memang dia akan jadi macam tu. Dia akan kadang dia ikut-ikutan. Ayah saya dulu macam tu. Awak ikut aje lah. Mak saya dulu memang dia buat kerja je untuk ayah saya. Apa pula awak pula nak pertikaikan, saya ikut ayah saya. Kadang dia main macam tu aja. Sedangkan orang dulu lain. Orang dulu pula ayah kita bukan paksa pun mak kita. Mak kita memang dengan rela hati meletakkan dirinya untuk berkhidmat kepada suaminya. Jadi kalau ikut dari segi agama pun, tu sebabnya kalau yang dalam ceramah saya pun ada yang marah. Bila saya kata sebenarnya hakikat tanggungjawab orang perempuan ni sebenarnya adalah melahirkan anak dan melayan suami je. Selain daripada tu semua tanggungjawab suami. Cuma Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni dia lembut. Allah Ta'ala jadikan perempuan ni dia nak, kalau boleh dia nak kejar kesempurnaan. Itu sebab kadang dia tak sempat tunggu suami dia akan kemas. Dia akan jaga anak, ikut cara dia akan siapkan susu anak, kemas rumah, cuci bilik air. Dia buat semua benda. Kadang-kadang memang kita sebagai lelaki memang timbul hakikat lah. Kita tak akan boleh buat apa yang perempuan buat. Jadi dengan itu, sebagai lelaki, tidak sewajarnya menganggap menjadikan isteri sebagai hamba. Tapi sebaliknya, menghargai isteri yang sanggup menghambakan diri dia kepada rumah tangga tu. Itu sebenarnya yang lebih tepat lah kalau kita boleh kata. Baik. Terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kalau kita menghargai isteri kita sebagai seorang suami, di antara perkara yang wajib kita buat kepada isteri kita, pasangan kita ialah menghargai. Maklumlah tuan-tuan, bila jadi isteri ni, seorang isteri tu dia tak payah suruh dah. Dia faham dah. Kadang mak dah cakap, opah dah pesan Ustaz. Opah, kamu kahwin nanti benda lelaki kamu. Ni bahasa Perak ni. Jaga kamu, tak jaga kamu dah. Kan lebur kan cari lain pula, kata dia. Orang perempuan memang begitu. Saya rasa yang paling awal, yang paling lambat tidur ialah isteri dan yang paling awal bangun juga adalah seorang isteri. Nak tengok pengorbanan yang begitu besar, sibuk macam mana pun, rumah tangga isteri insya-Allah akan jaga. Dan saya baru ni Ustaz, saya jumpa dengan satu orang sahabat lah. Dia kata kat saya tentang isteri dia. Saya satu benda je yang saya tak boleh lawan isteri saya Ustaz. Saya tanya apa dia tu Haji? Isteri saya tu kalau bertengkar ke, ada masa muka ke, berselisih pendapat ke, satu benda je, makanan mesti dia jaga. Makanan saya Ustaz mesti siap. Kadang-kadang adalah, biasalah rumah tangga krisis. Tapi yang saya tak boleh Ustaz. Buka aja tudung saja adalah makanan. Dia tak lepas, dia tak tinggal benda itu Ustaz. Allahu Akbar tuan-tuan. Suami isteri tuan-tuan. Itu yang saya malam ni kerja saya menyanyi je Ustaz. Ustaz tolong jawab je Ustaz. Saya tak tahu kerja saya menyanyi je. Kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Soalan saya Ustaz, ada isteri yang cakap
Saya dah letih dengan suami saya, Ustaz. Perangai dia, sikap dia, memang daripada awal kahwin sampai sekarang, Ustaz, tak boleh ditegur, pemalas semua ada dia. Saya dah penat lah, Ustaz. Saya tak tahu, Ustaz, nak layan ke tak layan, dia penat benar, Ustaz. Jadi bagi isteri yang penat macam ni, Ustaz, yang rasa fed up dengan si suami ni, apa nasihat Ustaz, solusi yang terbaik untuk isteri-isteri yang duk cakap, udah penat benar saya, Ustaz, tak lalu lah. Suami pun cakap, saya ni dengan kerenah isteri saya ni, aduh, letih, Ustaz. Jadi ada dialog-dialog tu, bila dah lama kahwin timbul dialog tu, Ustaz. Komen Ustaz. Okey, jadi dalam hal ini sebenarnya kita kena ambil balik macam mana Nabi sebut. Dalam satu hadis Nabi sebut, orang perempuan ni nak masuk syurga cukup mudah. Jaga 4 perkara. Pertama, jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami dan taat pada perintah suami. Kalau jaga pepek ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan nanti kamu. Tu. Yeah. Jadi nak beritahu orang perempuan ni senang masuk syurga, tapi yang susah datang atas dunia ni, ujian-ujian ni lah. Maka kita kena percaya, orang perempuan kena percaya Allah datangkan ujian dia suami dia macam tu sebab ada ganjaran untuk dia dah. Macam orang lelaki, ada halangan bini dia macam tu, bini dia buat hal dengan dia ke, bini dia garang ke, jadi dia bersabar dengan isteri pun belum tentu lagi dia masuk syurga. Banyak lagi roadblock dia. Tapi orang perempuan, dia jaga itu je. Tapi orang perempuan jangan putus asa. Jaga 4 perkara ni. Pulang boleh sampai, Ustaz. Jaga salat, jaga puasa. Jaga puasa. Yang tu orang perempuan insya-Allah. Kan? Tapi jaga maruah diri ni dengan maruah suami ni. Yang itu pun kadang-kadang dia tak boleh nak jaga. Kan? Jadi contoh macam dalam hal tadi, suami ada hal pada perangai, pemalas apa semua. Jiran tegur. Aku tengok laki kau tu macam pemalas, dia duduk rumah macam tak buat apa je. Itulah ujian dia. Jaga maruah dia kena jagalah. Jangan cakap memang menyusahkan, mati lagi baik. Jangan macam tu. Dia kena cakap lah, tak adalah dia okey, cuma dia pun nak buat. Tapi tang kita dengan suami tegur lah. Dan begitu juga taat perintah suami. Ini ada je menjawab. Tak menjawab, tetap menjawab kan. Ada je, suruh ni tu ada je. Yang ni apa, yang ni itu, yang ni ada je jawapan dia, kalih dia ada. Jangankan apa, yang bisu pun pandai ngentak-ngentak juga tu. Kan? Jadi apa pun dalam hal ni, ini ujian yang Allah Ta'ala datangkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kadang-kadang kita tengok perempuan yang bersabar ni kan, betul ada yang memang yang itu bagus sikit lah yang kita dengar. Ada yang dah kena pukul, kena pijak, dah bertanah, lebam berdarah. Dia kata, kau pergilah pejabat agama. Dia tak apalah, biarlah sikit aja ni. Sebab sayang tu. Kan? Itu tak tahulah. Dia memang dah buta betul, mata tak nampak dah masa tu kena pukul tu. Memang tak nampak. Tapi makna kata ujian ni Allah Ta'ala bagi ni memang berbeza-beza. Kadang-kadang dapat suami baik, romantik. Ni uji pula suami tu kahwin satu lagi. Contohlah kan. Mungkin macam tu. Jadi makna kata kita kena sentiasa jangan putus asa dengan rahmat Allah. Doa banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati suami tu. Kadang memang betul semula jadinya di Malaysia ni uruf dia, suami ni dia kebanyakannya beranggapan dia boleh buat sesuka hati sebagai suami. Pada dia isteri kena taat dia. Isteri kena ikut dia. Ada tak kira lah apa sekalipun. Jadi tang dia malas ke apa tu tolak ke tepi. Itu sebabnya macam tadi kan kita cerita pasal menghambakan isteri tadi. Banyak perkara sebenarnya orang lelaki pun kena main peranan dalam hal ini. Memang tak dinafikan banyak berlaku pengabaian rumah tangga. Kadang-kadang bercerai, dia tak bercerai tapi dia menyeksa isteri tu sepanjang-panjang hayat dia. Ada yang sampai ke penghujung, sampai dah tua dah. Isteri ni bertahan dengan suami yang tak bertanggungjawab. Gaji tinggi suami dia. Tapi satu sen pun tak nak keluar untuk anak-anak. Semua isteri keluarkan. Isteri bela. Sudahnya bila ditanya, dia kata saya malas nak gaduh-gaduh, biarlah. Mudah-mudahan Allah bagilah ganjaran pahala dekat saya. Biarlah saya bela anak-anak sampai tua tak apalah. Saya malas, saya fikir nak bercerai berai apa, saya fikir anak-anak, ada kata macam tu. Jadi kadang itulah perkara. Maknanya ada keadaannya yang mana kalau kita dalam hal ini, kalau orang perempuan rasa suami ni tidak bertanggungjawab, kita cuba
bandingkan diri kita dengan orang yang nasib yang lebih teruk daripada kita. Mungkin dengan cara itu kita lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz. Tu dia ramai melalui Ustaz. Kita dapat komen-komen sekarang ni. Saya nak cuba baca sikit komen-komen. Chandra dari Siti Syahdat, Puan Jamilah Bacuk, suami isteri bagus dengar ceramah malam ni. Raja Azni, terima kasih. Siti Mariam Abdul Hamid, Abdul Khatib, sesuka saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan senang kita nak jadi isteri yang terbaik, bukan senang kita nak jadi suami yang terbaik, ujian macam-macam. Betul. Kadang-kadang Ustaz, isteri nak jadi yang terbaik, suami pula aduh, auta kare punya suami Ustaz. Cabaran tak boleh pakai punya lelaki. Udah wahara kata orang Perak. Dapat lelaki pun Ustaz, oh wahara kata dia. Dia cuba nak jadi yang terbaik, tapi suami itu yang menjadikan dia kadang-kadang lemah dia, penat letih dia. Ada seorang suami yang nak jadi baik, nak berubah jadi baik, datang si isteri pula, dia tu pun baru 2 hari ke masjid, cakap banyak dah lembut. Elok dah turun balik tuan-tuan. Jadi ini cabaran-cabaran yang akan sampai kepada kita. Balik kepada apa yang Ustaz Samsul sebutkan tadi, target kita, matlamat kita ialah syurga. Ya, memang tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan ahasibanna su'ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ujian itu pasti akan sampai kepada kamu. Nak tengok setakat mana iman kita, nak tengok setakat mana keteguhan hati kita. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, saya nak bercakap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang 4 perempuan yang terbaik sekali yang menghuni neraka, menghuni syurga. 4 perempuan ini yang paling agung sekali yang berada dalam syurga. Jadi akak-akak yang mendengar sekarang rancangan kita pada malam ni, cuba tengok dalam diri 4 perempuan teragung ini, ada tak ciri-ciri itu pada diri kita? Yang pertama Rasulullah sebut ialah Maryam, Siti Maryam. Kemudian Rasulullah sebut tentang Khadijah. Kemudian Rasulullah sebut tentang Asiyah, isterinya Fir'aun. Kemudian Rasulullah sebut tentang Fatimah. 4 benda ni tuan-tuan ada pada ciri manusia ataupun bergelar seorang perempuan. 4 ni ada. Yang pertama kita lihat tentang ciri yang ada kepada, yang pertama disebut Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin Siti Khadijah. Ibu kita, ibu segala orang yang beriman. Subhanallah. Seorang isteri yang sangat taat, seorang isteri yang sangat dermawan, seorang isteri yang sangat sanggup berkorban untuk suami dia. Jaga anak dia, suami sibuk berdakwah, suami macam-macam, dia yang cover, dia yang protect suami dia. Jadi akak-akak di luar sana ramai akak-akak yang macam itu, yang disebutkan oleh Ustaz Samsul tadi, yang menjaga maruah suami dia, yang hormat kepada suami dia, yang mencintai sungguh suami dia. Ganjaran untuk akak, letih memang letih, penat memang penat jadi isteri macam itu, tapi ganjarannya ialah syurga. Yang kedua Siti Maryam, yang sanggup menjaga anak, yang sanggup berkorban untuk anak tanpa suami, dan anaknya pula tanpa bapa. Tapi dia jaga anak dia, dia jaga sungguh-sungguh. Berapa ramai di luar sana ibu-ibu yang mengasuh anak, yang membesarkan anak tanpa bapa, tanpa suami di sisi. Alangkah hebatnya ujian untuk akak. Ingat ganjaran yang dapat kepada Siti Maryam. Untuk anak-anak perempuan yang begitu taat kepada bapa, yang hormat pada bapa, kasih kepada bapa, langsung tak melawan kepada bapa dia, Nabi Muhammad letakkan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, contoh terbaik anak yang solehah. Dan yang keempatnya Asiyah, daripada istrinya Fir'aun, seorang isteri yang baik, tetapi dapat suami, aduh, ana rabbukumul a'la, kata dia, aku Tuhan yang paling tinggi. Ustaz, suami ni aduh, Fir'aun punya jahat Fir'aun. Tapi Asiyah tetap beriman kepada Allah. Suami kita bukan Fir'aun. Suami kita ni bawa nama On je pun Ustaz.
Dia bukan Firaun, dia cuma on saja. Tapi mereka masih lagi bersabar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itu ganjarannya. Tuan-tuan yang saya hormati, kami sahkimi, teman pembela anak-anak yatim, wah besar pahalanya Ustaz. Kan? Teman pembela anak yatim, aduh, mahal bahasa tu tuan-tuan yang saya hormati. Balik kepada membela tadi Ustaz, bukan bela hantu Ustaz. Kadang-kadang kita ni diuji dengan satu bentuk perkahwinan suami sakit atau isteri sakit. Sakit lebih lama daripada sihat. Ada suami yang mengeluh, saya penat jaga isteri saya. Ada yang kata, saya sanggup korban apa pun untuk isteri saya. Jadi Ustaz, tolong bagi nasihat Ustaz pada suami-suami, pada isteri-isteri yang Allah Ta'ala uji pasangan hidup mereka sakit. Ada yang kanser, ada yang mengidap kanser, cukup parah. Tapi kita tengok suaminya sabar, isterinya sabar. Jadi mungkin dorongan daripada Ustaz tu menguatkan lagi semangat mereka Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Saya tertarik tadi tentang bagaimanakah dalam kehidupan kita ni ujian demi ujian, kita lihat ciri-ciri isteri-isteri yang hebat, kan? Macam mana kita tengok kisah Asia-nya, Siti Khadijah-nya, dan banyak juga berlaku dalam keadaan suami yang dalam perkahwinan campur Ustaz. Perkahwinan campur pun sebenarnya saya teringat kisah ni, ada orang tanya saya baru ni. Perkahwinan campur yang mana ialah yang bukan Islam nak masuk Islam, kahwin. Kemudian akhirnya yang diajak masuk Islam tu lebih taat daripada yang Islam. Jadi banyak sangat berlaku, dan yang paling kesian juga berlaku bila setelah beberapa tahun berkahwin, akhirnya yang masuk Islam tadi marah, kenapa nak suruh dia semayang, kenapa suruh dia puasa, dulu suruh masuk Islam aja, tak suruh pula suruh semayang apa. Tu sebabnya jadi dia kata, you suruh I masuk Islam, I masuk Islam, sekarang you paksa pula I. Banyak berlaku macam tu. Dan dalam keadaan ni sebenarnya kita balik pada basic. Balik pada basic adalah balik pada agama. Itu sebabnya sebelum kahwin saya selalu pesan, kalau siapa nak kahwin ni yang kahwin campur macam tu, saya selalu pesan suruh kenal Islam dulu. Baru kahwin. Yeah. Kalau tidak nanti bila dah kahwin besok, tak apa, I dah kahwin besok, tahulah I ajar dia. Silap-silap dia yang kena ajar. Tapi bila berkahwin pula, itu satu bentuk. Tapi satu bentuk yang tak kurang hebatnya adalah diuji dengan ujian sakit. Sebenarnya Allah uji kita ni memang mudahlah untuk sebut sabarlah, biasalah tu. Memang senang cakap, tapi orang yang menanggung bukan tu perkataan yang dia suka dengar. Malahan dia suka kita just bagi semangat kat dia. Semangat ni maknanya kau bertuah tau. Allah Ta'ala memang sebenarnya dah siapkan space dah kat syurga untuk kau. Sebab apa? Bila perjuangan kau membela isteri, perjuangan kau membela suami, bukan semua orang boleh buat. Bila kau buat tu, aku percaya aku pun tak boleh buat macam kau. Sebab bila kita menasihatkan orang sebagai kaunselor, sebagai motivator, sebagai orang yang benar-benar nasihatkan orang, satu perkataan yang paling pantang untuk orang yang sedang menanggung kesusahan adalah, saya faham sangat masalah awak ni. Memang cukup pantang dengar tu. Kita tak boleh guna ayat tu. Kita kena cakap, kalau saya sendiri belum tentu boleh jadi macam mana yang kakak jadi. Kakak boleh jaga suami cukup baik sekali. Saya sendiri belum tentu boleh jadi macam abang ni. Abang boleh jaga. Banyak berlaku juga bila isteri sakit, sudahnya cari alasan untuk tinggalkan. Cari alasan untuk tinggalkanlah, itulah, bercerai-berai, tutup fasah dan sebagainya. Jadi dalam hal ni kita tengok macam kisah. Sakit-sakit macam mana pun, ini semua ujian. Allah uji manusia dengan 3 perkara. Uji untuk taat perintah Allah. Kedua, uji untuk meninggalkan larangan Allah. Dan uji yang paling susah sekali adalah ujian sakit dan penyakit. Itu memang paling susah. Dan bila kata memang orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ada ibu-ibu yang dalam pada dia menjaga suami yang sakit tu, dah ada lelaki menggatal ngorat dia. Ada. Dalam pada dia membela suami yang sakit ni, perjuangan dia dengan suami pula menjerit-jerit tak tentu arah. Dia bukan sakit aja, mulut tak sakit pula tu. Kan menjerit, kau ni cepatlah, lembablah, kau tak nampak aku dah lengoh ni apa semua. Dan saya nak share satu kisah untuk silakan. Baru-baru ni saya penggambaran My House kita buat untuk salah satu episodnya adalah untuk seniman Amran Tompel.
Amran Tompel dia stroke. Keadaan dia macam mana sekarang Ustaz? Sihat ke macam mana? Dia sihat alhamdulillah, cuma dia stroke lah. Dia stroke, terlantar di rumahnya di Senawang. Satu benda yang saya boleh share hebatnya kisah dia ni. Salah satu kenapa kita cover episod tu sebab nak bagi tahu banyaknya producer-producer kat luar ni bagi job dekat dia. Macam-macam job, pelakon itu semua. Dan akhirnya tak bayar. Dan dia susah hidup. Dan dia duduk di rumah sewa ni. Tunggakan sewa rumah dia dah berjumlah pada ketika itu 33,000 tunggakan. Tetapi tuan rumah berhalal, tak apalah, biarlah dia duduk, tak apa, kesian dia, saya kata. Maknanya tuan rumah halalkan sewa rumah tu. Dan anak-anak dia sebenarnya bela. Yang satu yang paling saya terkejut adalah bekas isteri dia bela dia dengan anak-anak. Wahal bekas isteri ni dah kahwin ni. Dan suami dia izinkan isteri dia jaga bekas suami dia. Dan saya tanyalah satu soalan. Abang Amran Tompel tak nak ke kalau ada peluang nak balik semula pada bekas isteri ni? Iaitu. Dia kata buat apa? Aku ni sakit, aku tak boleh jaga dia. Elok tu dia dah kahwin tu, suami dia boleh jaga dia dengan baik. Allahu Akbar, saya kata. Dia langsung tak penting dengan diri sendiri. Bila saya tanya pula bekas isteri dia, nak tak balik semula dekat Abang Amran Tompel? Saya tanya. Dia kata, saya dulu lagi nak balik Ustaz, tapi dia takut dia tak boleh jaga saya. Saya ikut saya memang sayang. Menangis bekas isteri dia. Tapi itu sebabnya hari ni saya dengan anak-anak masih lagi nak jaga dia walaupun dia sakit. Jadi fikirlah pahala yang Allah Ta'ala bagi ni. Kan keadaan dia. Bayangkan kita tak. Mahal yang banyak berlaku kat luar sana. Bercerai-berai, bergaduh, berpatah arang, berkerak kotan. Memang tak boleh tengok langsung. Banyak berlaku kat luar sana. Tetapi dalam hal ni, bayangkan kalau bekas isteri boleh jaga bekas suami tu macam tu sekali dengan anak-anak. Anak-anak kandung ni. Kita yang masih ada suami, ada peluang. Allah bagi ruang dan peluang untuk kita berbakti. Dan semua ganjarannya adalah pahala yang memungkinkan kita masuk syurga. Kenapa kita nak tolak? Ya. Kita belum tahu lagi. Buat kebaikan banyak-banyak sebab kita tak tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Kan? Jadi buat dengan bersungguh-sungguh. Dalam hal ini kita tengok bagaimana kesabaran isteri Nabi Ayub pun bertahun-tahun jaga. Kan? Walaupun pernah sekali dia menegur Nabi Ayub, wahai Ayub suamiku, kau minta dengan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kau ni. Tentu Allah Ta'ala akan sembuhkan. Tapi Nabi Ayub kata, kan, kalaulah aku, kenapa aku nak komplain yang aku sakit beberapa tahun ni? Dengan tak aku sihat berpuluh tahun dulu aku tak komplain. Mana kata ujian sakit dan penyakit ni sebenarnya memungkinkan kita satu lorong jalan yang mungkin Allah Ta'ala siapkan untuk kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi jangan mengut, jangan mengeluh. Sebab apa? Kesakitan ini memang satu benda yang unik sebenarnya. Allah bagi setiap orang tak sama. Ada orang sakit dia jantung, ada orang sakit dia terlantar, ada orang stroke. Macam imam dekat kampung mak saya. Dulu imam, setiap tahun bila tarawih orang akan ingat dia. Ingat dia. Tapi Allah uji dia. Satu-satu potong kaki kecil manik. Potong kaki sebelah. Sekarang dah potong lutut dia. Jadi, tapi sahabat-sahabat semua datang ziarah sebab nak bagi semangat. Dan isteri pun tak sihat juga. Isteri pun tak sihat, tapi isteri dia usaha juga untuk menjaga. Sentiasa cakap yang baik-baik. Sentiasa berkongsi yang baik-baik. Jadi, apapun bagi orang yang sakit, contohnya kanser. Untuk makluman Ustaz, anak murid debat saya di USIM, dia pernah buat kajian. Tentang pesakit kanser. Boleh kata lebih 90% pesakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Dia memang akan jatuh pada bulan Rejab, Syaban, Ramadan ataupun Isnin, Khamis, Jumaat macam tu. Dia akan pada hari-hari dan bulan yang baik. Mungkin pada siapa yang kat luar sana boleh semak, betul ke tidak? Benar ni. Memang kebanyakannya masa yang baiklah. Dan apa yang kita boleh lihat kat sini sebenarnya, kesakitan ni sebenarnya ujian Allah Ta'ala bagi untuk mentingkatkan, macam Datuk sebut tadi, mentingkatkan darjat keimanan kita. Allah siapkan syurga yang terbaik untuk kita mudah-mudahan. Asal saja kita jangan mengeluh. Sebab apa, pernah juga digambarkan dalam kitab Buka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali bagaimana seorang Nabi mengeluh, kan? Mengeluh kesakitan, kan? Dan kemudian ketika Allah Ta'ala, dia dikisahkan Nabi tak disebutkan nama Nabi ni siapa, tapi Nabi ni beribadah selama 50 tahun. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa kau. Kemudian Nabi ni jawab balik, ya Allah, bukankah aku ni Nabi, aku tidak ada dosa?
Tapi pengajarannya selepas pada itu, Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghempap kaki Nabi ni. Dan bila hempap kaki Nabi ni mengeluh. Tak dapat tidur. Aduh, sampai pagi. Kan nyut-nyut kan, sampai pagi. Tak dapat tidur. Esok pagi tu, ya Allah sakitnya, ya Allah. Dan pokok tu berkata-kata beritahu pada Nabi ni, sesungguhnya Allah telah menyampaikan bahawasanya ibadah kamu yang 50 tahun tu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap Allah Ta'ala. Jadi maknanya kata kadang kita mengeluh, kita kena tengok balik. Kita mengeluh tu, aduh sakitnya. Macam contoh Allah Ta'ala uji lubang hidung tu sumbat sebelah waktu tidur malam. Aduh susahnya nak tidur. Isteri pun kat sebelah. Awak ni marah siapa? Awak ni marah saya. Kau marah Allah Ta'ala ni kata. Sebab bila fikir-fikir balik, Allah yang izinkan penyakit tu datang kat kita. Kita mengeluh ni, kita mengeluh kat siapa? Kita nak marah siapa? Kenapalah macam ni? Mati lagi baik. Kadang dia cakap macam tu. Kan sudah digambarkan macam mana Allah Ta'ala bila setiap kali umat Muhammad ni sakit, Allah Ta'ala akan hantar 2 malaikat untuk tengok apa dia cakap. Kalau dia kata, agaknya Allah Ta'ala saja bagi aku sakit ni biar aku boleh rehat pun. Ceramah tak berhenti ni. Alhamdulillah dapat rehat. Contoh. Jadi mana kata Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kalau macam tu, Allah bila malaikat report balik pada Allah Ta'ala, bukannya Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala saja bagi kerja kat malaikat. Bila malaikat kata dengan Allah Ta'ala kata, kalau itulah katanya, sesungguhnya kalau dia mati akan masukkan ke dalam syurga, kalau dia hidup akan aku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab bila orang tu sehat, macam-macam benda nak buat, menyabit lah, potong rumput lah, macam-macam nak dibuatnya, daging dan darah baru. Tapi kalau anda kata, dia kata, aduh kenapalah aku sakit macam ni, mati lagi baik tak tahannya aku. Maka bila sampai pada Allah, Allah Ta'ala kata, kalau begitulah katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Alhamdulillah, itu yang kita takut. Mana Allah Ta'ala tak pedulikan kita. Itu yang kita takutkan. Dan malahan saya ada baca satu komen tadi Ustaz. Ada Ani Marhani, dia kata suami dia meninggal. Sebelum meninggal tu dia sebut, ya Allah nikmatnya sakit ini. Allahu Akbar. Hebat. Sakit, nikmatnya sakit ini. Allah, arwah suami saya masa sakit dia berkata, nikmatnya sakit ini. Hani Marhani. Dan saya tengok tadi Ustaz, bila Ustaz cakap tentang kanser, bila buat kajian tentang kanser tadi, ramai yang cakap betul, dia meninggal hari Jumaat, betul, keluarga saya meninggal, opah saya meninggal hari Jumaat bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Maknanya tuan-tuan, kita lihat tentang kebaikan ataupun hikmah di sebalik berlakunya kesakitan itu. Kalau kita ziarah orang sakit sahaja, 70,000 malaikat minta ampun pada kita sebelah siang. Kalau kita ziarah belah siang sampai ke petang. Kalau kita ziarah petangnya, malamnya 70,000 malaikat lagi doakan kita. Kalau ziarah saja, malaikat minta pada Allah 70,000 malaikat minta ampun supaya ampunkan pada kita. Bayangkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suami yang sakit, anak yang sakit, mak bapak yang sakit. Maka tolonglah kita, janganlah kita duk menggunakan perkataan, elakkan daripada menggunakan perkataan aku tak orang Perak kata udah tak lalu bela kamu. Udah tak lalu makan ubat dah pun. Udah tak lalu menjaga kamu, letih jaga kamu ni. Jadi tuan-tuan, satu benda hikmah yang Allah simpan, yang Allah nak bagi pada kita, akhirnya tak dapat. Kita tak tahu hikmah apa yang Allah Ta'ala nak bagi kalau kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sebab itulah kita kena jadi soleh, kita kena jadi solehah. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Nasihat kita dijadikan pakaian, salah kita dia betulkan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi isteri yang solehah, kita menjadi suami yang soleh. Kalau boleh kita jumpa balik, berkeluarga balik di dalam syurga nanti. Akibat daripada iman kita, kebaikan kita, amalan kita, rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita ni bukan setakat berkumpul dalam dunia.
lebih baik, sangat-sangat baik, tersangat-sangat baik berkumpul semula di dalam syurga, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Masalah kita sekarang ni Ustaz, seorang suami atau seorang isteri dia cakap, saya teruk Ustaz, nak belanja rumah tangga, nak tanggung isteri, nak tanggung anak-anak. Penat lah Ustaz. Jadi ada orang yang sanggup, dia kata saya dah malas nak jaga, saya dah tak nak jaga dah. Duit saya habis, macam Ustaz sebut tadi lah, gaji mahal-mahal tapi 1 sen tak nak buat keluar kepada keluarga dia. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tahu lah soal kelebihan seorang suami yang penat bekerja di luar, naik motor, hujan, duduk pula bawah jambatan menunggu hujan teduh, datang lori balak, lori pasir pula, rempuh pula. Allah, cabaran yang begitu hebat kepada seorang suami untuk menanggung keluarganya. Dan apakah peranan seorang isteri bila lihat seorang suami yang macam itu, yang bersusah payah untuk mencari nafkah? Silakan Ustaz. Sebenarnya dalam hal suami isteri ni, pentingnya dia, orang kata tu sebab orang tua-tua dulu sebut bertepuk sebelah tangan tak bunyi. Tapi sebenarnya boleh bunyi, tepuk meja, tepuk paha boleh kan. Tapi maksudnya setiap orang kena main. Macam saya katalah, kunci rumah tangga pertama, kunci rumah, kunci kereta, kunci pejabat, kunci syurga, dan yang kelima kunci spare. Kunci spare tu maksudnya semua orang ada kunci, semua kena mainkan peranan masing-masing. Jadi bertepatanlah dengan soalan yang Datuk kemukakan tadi. Mana kata suami penat cari rezeki, bangun pagi, yang paling rugi sekali adalah dia penat tapi dia terlupa niat kerana Allah. Terlupa niat kerana Allah, itu yang paling rugi sekali. Sebab sedangkan semua usaha tu boleh niat kerana Allah. Sebab kita kena faham, ibadah umum ni, apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Itu sebab penting bila kita keluar, ya Allah aku keluar hari ni, mudah-mudahan kau lindungi perjalanan aku niat nak cari rezeki yang halal ya Allah, demi untuk menjara kehidupan keluargaku ya Allah. Ya Allah, aku sayangkan isteriku, anak-anakku, ya Allah kau permudahkanlah perjalananku ni ya Allah. Mana ingat Allah keluar. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan. Jadi itulah rahsianya orang dulu-dulu. Boleh berjalan kaki, berbatu-batu, boleh bekerja, balik. Dan isteri pula langsung, ayah balik. Ya, kemas. Kemas. Maknanya nak menyambut ayah ni balik, benda tu tak ada. Dan banyak suami isteri hari ni menuntut persamaan pula. Bila suami balik ya, mulalah buat muka penat tu. Ingat macam dia seorang penat. Orang semua pun penat ni. Kecoh lah dia ni. Sebab macam-macam lah kadang-kadang. Keadaan macam ni, yang ini yang tak betulnya. Ada masa, semua ada masanya. Saya paling ingat arwah abah saya balik dulu. Saya cukup excited nak cerita tim Liverpool main. Kan, bah tadi Liverpool main kan. Abah ni penat ni. Arwah abah saya masuk penat. Dia pun duduk dengar. Lepas tu kadang-kadang bila kita cakap tu dia terlelap. Abah dengarlah sini. Masa tu saya kecil. Abah dengar. Apa dia? Okey. Dah habis dah. Bagi abah mandi dulu, nanti kita sambung. Okey boleh? Maknanya orang tua ni, ayah ni, dia macam mana pun dia penat pun, dia tetap nak bagi telinga dia untuk anak-anak dia. Makna kata macam tu jugalah. Itu yang kita kena tengok balik. Orang dulu-dulu ni semua ada sebab. Semua ada sebab. Orang tua-tua dulu-dulu bila balik tu ada sebab isterinya tu letakkan pinggan ayah dia macam mana. Cawan ayahnya yang special. Ada sebab. Ada sebab. Berduduk macam mana. Makan dengan ramai-ramai. Sibuk macam mana pun dulu. Malam mesti makan sama. Jadi mak ni takkan bising. Dia kalau nak cakap dengan suami pun, tunggu anak semua dah tidur. Tadi dekat sekolah, anak tu lah macam mana nak cakap lah apa dia. Anak cakap cikgu minta duit iuran. Ayolah. Bagilah abang 2-3 hari lagi. Ayah dulu je tu. Kan? Macam kita cakap dengan ayah kita kadang, Bah, cikgu minta duit iuran sekolah. Tengoklah ni. Ayah dah. Tapi besok pagi, bangun pagi tiba-tiba atas meja tu dah siap dah duit. Wah, kita pun tak tahu manalah abah ambil duit ni. Manalah datang ni kan. Kadang usahanya tu kadang Allah permudahkan. Itu sebabnya Nabi kata, kadang kita kerja, bila lah aku nak kaya? Salah. Sebab Nabi dah sebut. Nabi sebut kekayaan yang sebenar
adalah apabila hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Itulah kekayaan sebenarnya. Itulah yang orang tua-tua dulu pegang. Dia tak mewah tapi makan cukup. Betul. Dulu tak payah meja marble. Tak payah meja marble. Dulu bentang tikar mengkuang makan ramai-ramai. Masing-masing berebut-rebut. Berseller berebut-rebut makan. Lepas tu mak kita kibas bagi itik dengan ayam makan. Rezeki pula ayam dengan itik tu. Tapi sekarang meja marble tapi kau makan kemudian bersepah nanti. Bagi mak dengan ayah kau makan je dulu. Tak makan dengan anak. Jadi macam mana kita nak tengok bonding tu ada. Tu sebabnya apa yang perlu dilakukan, suami balik memang kita penat. Tetapi bila kita balik sampai di rumah, setting nak kena tukar. Setting nampak aja bumbu rumah dengan pintu pagar kata tu. Dah setting kita, aku sekarang adalah ayah, aku adalah suami. Tinggalkan kerja kita. Tinggalkan jawatan kita dekat pejabat tu. Masuk dalam, Assalamualaikum, salam. Abang dah balik, Alhamdulillah. Ni, apa ni, simpan kambing abang ni, baik bang. Tu. Abang duduk Kejap lagi saya buatkan air. Tak payah tanya nak minum apa. Abang duduk abang. Kejap pergi buat air. Kan? Anak-anak, dia suruh duduk dekat tempat, jangan bising-bising. Ayah penat tu. Ayat tu dah lama dah tak dengar untuk orang sekarang. Jangan bising, ayah penat tu. Tak ada ayat tu. Kan? Jadi benda-benda ni lah yang sebenarnya yang mungkin kita kena semak balik belajar kau dulu. Ilmu orang psikologi dulu-dulu ni. Kan? Bila kita tengok macam dengan Allah Ta'ala, kita nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah tapi kenapa lah tak makbul? Ada satu sebab. Salah satu sebabnya, kita terlupa untuk mohon taubat cukup-cukup dengan Allah Ta'ala tu. Mohon bawa sunat-sunat taubat, lepas tu barulah ada muka nak minta. Macam tu juga, senyap. Ambil hati ayah, bagi makan, bagi minum. Nampak ayah dah steady, lepas tengok berita malam, ni sesuai. Ni baru betul Swiss dia, dah minta yuran ke, minta duit apa ke, baru betul. Orang dulu dia ada masa dia. Zaman sekarang tak kira, sampai kat pintu minta duit dah. Bang, duit. Ni bang, ni duit ni. Ni saya nak bayar Shopee saya. Ni. Yang anak pun, bang, cikgu minta duit. Berterabur sistem tu. Sebenarnya itulah sebenarnya sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Sebagai suami pula, bila nampak isteri penat, kan? Bila balik rumah, itu pun suami kena ambil. Jangan fikir penat kita je. Macam saya kata tadi, setting kita sebagai suami. Masuk dalam, nampak isteri. Yang daripada tadi kan, dengan baju kerja lagi. Suami isteri pun kerja, dengan baju kerja lagi, tengah basuh-basuhnya. Dah, pergi masuk dalam bilik, pergi mandi, baring rehat dulu. Ni pinggan ni biar abang basuh. Bertuah. Nak tengok ni Datuk Ustaz Kazim yang buat ni. Kan? Basuh pinggan, licin-licin, tangkukan apa semua. Lepas tu sudah tu, okey, jumpa. Yang abang dah booking kan dah spa muslimah tu. Minggu jadi hari Sabtu dia pergilah. Pergi. Duit nanti kau bayar sendiri. Yang itu memang pertama sakit badan ni. Abang dah siap bayar kan dah. Pergi spa muslimah nanti buat cuci rambut apa semua. Biar segar sikit badan. Mungkin bagi duit sikit. Ada hari tu bagi duit. Jadi benda-benda ni kena faham lah. Dia orang perempuan ni bukannya nak banyak sangat pun. Tapi tanda ingat. Kita bagi ruang dan peluang. Sebab takkanlah berterjejas sangat satu hari yang kita bagi pelepasan dekat dia. Seminggu sekali kita bagi. Dengan tahap setiap hari dah dia berbakti kepada kita. Betul. Bila masing-masing saling faham, memahami, insya-Allah urusan rumah tangga akan lebih mudah. Dipermudahkan. Saya macam Ustaz sebut tadi lah kan. Saya dah biasa tak tidur malam Ustaz. Memang tak tidur. Jadi apa saya buat? Basuh pinggan, mop lantai, kemas rumah, lipat kain. Itulah kerja. Kalau saya nak kemas rumah tu, saya biar waktu isteri saya tak ada di rumah, saya mula ngemas. Sebab kalau dia ada, dia banyak penuh, hai tu. Saya pula kerja nak buang je, buang. Nak pakai, nak pakai. Udah tak ngemas kita kan. Tunggu dia tak ada di rumah, pandailah aku buat kerja tuan-tuan. Selesai dia balik rumah, ada lebuh barang mak, udah hilang, mana pula? Tuan-tuan. Abang jangan ngemas lagi kali. Ni tuan-tuan. Jadi kita ambil kesempatan sebagai suami, sebagai isteri dan sebagainya untuk saling membantu di antara satu sama lain. Penat seorang suami mencari nafkah, penat seorang suami mencari perbelanjaan rumah tangga, itulah yang terbaik. Bukankah Nabi sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li. Ya. Jadi bila sebut yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik dengan keluarganya, yang paling baik dengan ayalnya,
Makin banyak tanggungan, makin banyak ayalnya, makin banyak pahala yang dapat kepada si suami. Sehinggalah satu suap yang isteri masuk, satu suap makanan yang dia suap pun diberikan ganjaran kepada si suami. Jadi abang-abang di luar sana, jangan mengeluh. InsyaAllah Allah permudahkan. Allah akan memudahkan kita sebab kita berkhidmat kepada keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya nak baca kepada mesej-mesej, komen-komen yang sedang masuk yang ni Ustaz. Jadi siapa yang nak dibacakan nama dia, siapa yang nak dibacakan komen dia, tuan-tuan boleh masuk sekarang ni tuan-tuan. Masuk sekarang, start sekarang ni insya-Allah. Saya mula nak menyebut nama-namanya. Jadi tulis komen pendek-pendek sudah lah. Tak lalu saya nak baca ni kan, panjang-panjang ni. Puan Jamilah baca. Untung dapat suami macam tu. Jamaah kita baca daripada bawah kan senang sikit. Ustaz dah hilang Ustaz, tak sempat nak baca. Guyut Datuk buka Rasim Malam, Syahadah Kamsiah Muhammad Bakhari, Edawati Awang, terima kasih. Afiqah Arisa, Badariah Mukhtar, Hafidah Hashim, Halimatun, Lela, Muhammad Najib, semua ni saya baca sekarang ni. Rohana Alif, Hilal Azman, Barudi, Madiah, Anwar Bakar, Puan Jamilah Baju, Hindi satu Ustaz. Aduh, canda oh canda, canda oh canda, kisine churae, tere mere nindiya, jage sare rena, tere mere nena. Jagi sari rena, tere mere nena, tere और मेरे एक ही कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Ada orang tanya pada saya, Ustaz rajin ke menyanyi di rumah? Saya rasa di antara benda yang saya buat, kadang-kadang duduk dengan dia. Sebab tu saya suka lagu lama-lama Ustaz. Ya. Kadang-kadang balas menyanyi. Kadang-kadang tu, kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Jadi apa salah tuan-tuan kita hiburkan hati isteri kita, suami kita. Bukannya haram, dua-dua orang menyanyi. Okey Ustaz, soalan terakhir malam ni Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, handphone mengambil tempat suami Ustaz. Handphone, WhatsApp, Facebook, YouTube lebih hampir daripada suami dengan isteri dia. Ada orang yang sayang, kadang-kadang sayang handphone ni lebih pada isteri lagi. Jadi untuk kali terakhir Ustaz, tolong cerita si Ustaz, setakat mana yang kita boleh pakai media sosial, setakat mana yang kita nak tengok ni Ustaz, sampai jadi rosak rumah tangga, berantakan sebab dengan benda-benda ni Ustaz. Tolong bagi nasihat pada kami Ustaz. Okey. Sungguhnya saya setuju dengan apa yang Datuk Ustaz Kazim sebut tadi tentang macam manakah gadget ni sebenarnya tak boleh nak ganti peranan kita sebagai manusia. Sebab saya kata bila kita balik rumah, kita kena tengok benda hidup dalam rumah. Bukan tengok benda mati. Maksud benda mati ni kadang orang masuk rumah, kadang benda pertama sekali dia pegang remote. Dekat pejabat tadi memang dah pegang handphone dia. Dalam kereta pun handphone lagi. Sambil-sambil bawa kereta handphone lagi. Turun tangan sebelah handphone pun sebelah pegang remote. Remote ni benda mati. Baring kat sofa, benda mati. Menikmati benda-benda mati. Sedangkan benda yang bergerak dalam rumah tu kena settle. Kan, benda bergerak dalam rumah tu, pertama isteri. Assalamualaikum. Isteri abang tak sambut abang ni apa cer? Kan. Sebenarnya Ustaz, ayah arwah abah saya dulu pun, ya Allah, dia menyanyi memang cukup lah menyanyi je. Arwah abah saya dulu Bilal kat kampung. Dia kalau nafas dia, kalau azan tu paling tinggi lah. Kalau berzanji tu orang memang ingat lah. Dan orang paling tak boleh lupa waktu arwah abah saya waktu berzanji dia punya tarik masa last pada minggu-minggu akhir sebelum dia meninggal dunia lah. Tapi saya ingat kalau arwah abah saya duduk kat rumah Indosua dengan dia yang ku puja, memang sentiasa ada. Dan dia
selalu main dengan anak-anak dia. Kalau dia nak pujuk mak saya ke apa, dia akan cakap, Polo kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Yari oman are akeh nahi. Mengapa sekarang barulah kini are hazabu me hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Dulu macam tu. Arwah bagi kita orang gelak anak-anak kan. Jadi mana kata kalau kita tengok, makna kata kata-kata kita balik menungkan dengan WhatsApp. Kalau kita jauh lain. Ni sekarang ni kita balik rumah, depan mata kita. Kadang-kadang suami isteri sebelah, handphone lagi. Gadget lagi. Kadang-kadang bila bercakap tu sebabnya saya letak rules. Kalau anda kata sesiapa keluar, family, kita pun sampai kat kedai makan, handphone tinggal dalam kereta. Handphone jangan bawa turun. Kita nak makan ni, kita nak appreciate. Kita seronok makan luar, tapi apa bendanya yang kita apa benda yang kita seronokkan kalau kita duduk tu kita sibuk melayan telefon. Bila telefon tak ada, kita akan jadi normal. Kita akan tanya soalan. Macam mana sekolah tadi lo? Okey sekolah. Homework macam mana? Periksa bila? Oh, baru tahu. Oh, minggu depan dah periksa. Kita berbual dengan anak kita. Komunikasi tu ada balik. Jika tidak, sebab dua kunci kebahagiaan rumah tangga yang selain daripada kita tahu yang kita dah, yang Nabi dah gambarkan, dua perkara yang paling aspek penting. Aspek penting. Pertama, komunikasi. Kedua, kasih sayang. Yang mana dua-dua ni kita takkan dapat dengan gadget. Komunikasi ni maksudnya komunikasi. Contohnya kita bercakap. Macam sekarang lah. Ustaz Kazim dengan saya, Datuk Kazim, kita berbual. Walaupun cara maya, tapi kita berdepan menghadap bercakap. Bayangkan kalau kita bercakap, saya macam ni je. Saya jawab soalan Ustaz Kazim ni. Yelah betul lah. Betul lah apa yang Datuk cakap tu. Jadi, dia takkan jadi apa. Macam Datuk pun, cabaran kita sekarang ni, bila kita ceramah online pun, orang nak tengok kita bercakap bukannya membaca. Betul. Kita bercakap, kita hurai kat dia. Bukan satu benda yang mudah lah. Tetapi kenapa pentingnya benda ni? Sebab komunikasi. Begitu juga dua, kasih sayang hanya dizahirkan dengan pandangan mata, kening kita yang bermain. Kita cakap, abang sayang. Beza dengan abang sayang. Lain. Lepas tu dengan mukanya, dengan abang sayang sangat-sangat macam tu. Kita nak cakap tu dengan penuh perasaannya. Kan? Kan jadi macam bila Macam Datuk Kazim, dia menyanyi. Dia menyanyi bukan menyanyi saja. Dengan gaya. Kan, gambar. Cakap macam tu. Dengan ada gaya-gaya sikit kan. Jadi, barulah feeling tu sampai. Kan, macam masa saya jadi hakim pertandingan debat dan pidato dulu pun. Gaya tu kita tengok. Betul. Gaya tu 40%. Gaya 40%. Lepas tu bahasa 40%. Isi 20% je. Tapi gaya dengan bahasa 80%. Bayangkan tu. Kenapa sebab macam tu? Sebab maknanya isi tak ada sangat pun tak apa. Contoh, duit tak ada tak apa. Nak bagi tahu bila kata-kata kita membujuk orang yang lapar pun jadi kenyang. Oh dulu macam tu lah. Yelah, Nur mak tengah masakkan kat dapur tu, dia gosok anak dia. Kejap ni termakan dia, tiba anak tidur. Sampai pagi. Kadang itulah kuasanya komunikasi, sentuhan, kan? Macam Nabi cium mana anak seorang cucu-cucu dia. Seorang-seorang cium, kan? Malah yarham la yurham, Nabi kata. Kan? Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak layak untuk disayangi. Kenapa? Jadi macam tu jugalah. Kalau kita meletakkan handphone sebagai asas utama berbanding ahli keluarga kita, maka janganlah kita menyesal besok apabila mereka juga membalasnya kepada kita. Satu hari nanti mereka utamakan handphone daripada kita. Wallah. Ramai Ustaz yang tersentuh dengan apa yang Ustaz sebut malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih perkongsian. Dan ramai juga Ustaz yang minta kita berduet Ustaz. Itulah. Boleh. InsyaAllah. Suara Ustaz Samsul sedap lah. Baru kau tahu. Sekarang live in concert ni Ustaz. Jadi kita nak memenuhi hajat sahabat-sahabat penonton kita Ustaz. Minta kita berduet Ustaz. Ustaz tolong sambung je lagu ni Ustaz. Lagu apa? Aduh, lagu apa pula tu? Ya, Ustaz standby. Apa kono jang kau monong ajo orang ke bulan, kau di mana muka berpolo, apa kau usah carian ubek penawa duka. Sambung Ustaz.
Poilah mandi, hari dah tinggi, jangan termenung menyemak tangga. Pokonan dan sembilan, kue menantu. Mulai kau susahkan. Mulai kau susahkan. Okey, jadi Orang dah masuk meminang. inilah tahun minggu depan. Melopong kau wajah putih. Mata. Biar amat cari yang lain. Untuk orang jangan dikenang. Okey, tuan-tuan. Jadi kami telah pun memenuhi hajat tuan-tuan, penonton-penonton FB Live kita pada malam ini. Kami dah berduit dah tuan-tuan. Jadi saya berbesar hati sangat-sangat pada Ustaz Samsul kerana sudi menerima jemputan kami. InsyaAllah Ustaz, lain-lain kali cuma terima lah Ustaz ya. Elok pula baju kita sama, lebih kurang sama malam ni ya. Ada kimia tu. Ada kimia Ustaz. Ada kimia. Okey, baik. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.